Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa asbahihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun wa a'udzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma syaa Allah la yasruqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifus su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi darain. Amin. Bermula syarat yang jadi riba itu di akad jual beli atau akad tukar seperti dikata. Aku tukar daging dengan padi engkau satu nalih, bertangguh sekian masa bayarnya. Dan aku tukar ikan dengan secupak beras engkau, maka hal bertangguh atau tiada berterimaan dalam majlis akad atau akad hibah dengan balasan, kerana maknanya jual. Seperti dikata, aku hebah telur ayam ini akan dikau dengan sekati gula, serta bertangguh atau tiada berterimaan dalam majlis akad, maka iaitu jadi riba lagi haram, dosa besar. Syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala, limpah kurnia dia, anugerah dia semata. Wajib kita sedar itu semua pemberian dia, yang dengan itu kita masih ada atas muka bumi dia. Alhamdulillah. Syukur diberi kita nikmat Islam melalui mak ayah kita, alhamdulillah. Dan diberi limpah kurnia pada kita dengan dimudahkan kita taat, dijauhkan kita pada maksiat, alhamdulillah. Diberi lagi nikmat pada kita, ada keinginan, kehendak, kelobaan untuk menuntut ilmu, nak belajar ahkam syariat yang telah diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Masa yang sama dijadikan hati sanubari kita sentiasa membenarkan dan menyedari Allah la ilah kita, dia yang takbir kita, dia yang takbir alam ni dan seluruh makhluk ni semua dalam ketentuan dia dan kekuasaan dia. Syukur diberi pada kita kesihatan, kelapangan masa, kesempatan boleh hadir solat dengan berjemaah, boleh berada dalam majlis yang sangat mulia ini, untuk kita insya-Allah nak meneruskan membaca risalah berkenaan bab riba. Okay. Perbincangan kita bab riba ni, kalau ikut kita dah bicara tiga-tiga jenis riba yang ada dalam bab jual beli, yang mana yang mana proses tukar menukar. Bahasa lain jual beli, jual beli itu dengan mana tukar menukar. Aku bagi engkau sesuatu, engkau bagi aku sesuatu. Tukar menukar sama ada dengan lafaz jual beli dengan engkau bagi aku bagi engkau, apa semua tu yang menunjukkan ada berlaziman tukar menukar. Aku bagi engkau ni, engkau ni bagi aku. Atas istilahnya yang tu dipanggil jual beli. Jadi proses tukar menukar satu dengan satu benda yang ada ilat ribawi, dia mesti ada syarat yang sangat ketat untuk
boleh kita bermuamalah, terutamanya jika dia daripada elat yang sama dan jenis yang sama. Jadi antara kita dah bicara lepas, kalau daripada elat yang sama, jenis yang sama, emas, perak, padi, gandum, dia mesti dengan kualiti dan kuantiti yang sama. Mesti serah menyerah dalam majlis, tak boleh bertangguh. Luput salah satu syarat tu, dia akan jadi, kalau tak sama kuantiti, nama dia elat riba fadli. Kalau bertangguh dengan bahasa hutang di sebelah pihak, tak serah menyerah dalam majlis, hutang daripada sebelah salah satu mana-mana pihak, dia akan jadi riba nasak. Pandang pada sudut tak berlaku serah menyerah dalam majlis itu, ribal yad. Itulah. Itu antara bicara kita. Dan juga antara yang terdekat kita bicara, nak jaga elak riba ni, jadi kaedah dia macam mana? Janganlah bahasa hulu je, janganlah duk tebang, duk buat benda-benda jadi riba. Kalau benda dah riba, satu, tinggalkan dia. Kalau tak dapat tidak, nak juga beras dengan beras, emas dengan emas, kena cari elah supaya macam mana nak jadi keluar daripada nama riba itu. Itulah kaedah kita. Itu antara yang kita dah belajar. Baik. Jadi dia nak sambung ni, dia nak bagi penegasan khas dia dalam kaedah kita mazhab Syafi'i. Yang jadi riba ni jika proses tu berlaku dalam akad. Kat sini dia nak fokus sikit. Bermula kata dia, syarat yang jadi riba itu di i'tiqad jual beli, di akad kan i'tiqad. Syarat yang jadi riba itu jika di akad jual beli. Jadi riba ni kalau memang dia duk muamalah, duk kira bicara, duk tukar menukar tu, memang dia perasan, dia dengan sengajanya nak kata yang ni aku nak beli, aku jual. Itulah maksud dia akad jual beli. Aku beli, aku jual. Aku jual emas 1 dinar ni dengan 2 dinar emas engkau. Macam tu. Saya beli, saya jual dengan harga tersebut, dengan cara tersebut, sebanyak tersebut, seperti yang kau sebut itu. Kalau memang akad jual beli macam ni, memang riba. Satu. Ataupun kata dia bukan akad jual beli, tapi dia akad tukar. Dia akad tukar. Kau bagi aku hak ni, aku bagi kau hak ni. Hak ni tu apa? Ilat ribawi itulah. Dinar hang tu bagi kat aku bagi dinar aku ni kat hang. Kalau cukup syarat, tak ada masalah. Kalau tak cukup syarat, riba. Bahasa lain tukar ni macam mana? Trade in tu lah kita dah sebut kan. Kita ada emas, bawa pergi, ini berapa itu harga? Kita ada emas, ada berapa harga? Kita mau itu, you ambil ni. Atau apa seumpama bahasa tu lah kan, kan ada tukar kan. Kalau pun tak lapan dengan jual beli, kadang itu berapa harga, yang ni berapa harga, kira kita mau ambil itu barang. Bunyi Cina sikit, selalu beli kedai emas kedai Cina lah. Belah kita lah kan. Kalau belah-belah Kelantan tu banyak kedai orang kita. Apa nak sebut ni? Itu berapa harga? Ini berapa harga? Berapa mau tambah? Macam tu lah kan. Kita kan tu kan. Jadi situlah proses ada tukar-menukar. Lagi sini. Kita mau itu. Yo, yang ini berapa duit nak ambil? Kan walaupun tak guna lafaz terang-terang tukar tu, tapi muamalah tu, akad tu akad tukar lah. Hang bagi aku ni, aku bagi kat tu akad hang. Boleh faham apa saya sebut tu? Antara dia bagi contoh tukar menukar dengan lafaz ni, aku tukar daging dengan padi engkau 1 nalih, bertangguh sekian masa bayarnya. Dia nak bagi contoh tu, contoh tukar tu saja. Contoh tukar tu.
tukar daging dengan padi. Daging dengan padi, dia emas dengan perak. Kalau daging yang padi macam emas dengan perak, ya. Pasal dia satu ilat ribawi makanan. Daging dengan padi engkau satu nalih, bertangguh. Memang kadar tak sama lah, bertangguh. Jadi contoh tu, contoh tukar, bagi ni aku ambil ni, lepas tu ilat dia yang ni makanan, pula tu bertangguh. Daging sepaha ni dengan seguni padi kau. Bak ni padi tu aku sebelih lembu aku nanti, sepaha ni kat kau aku bagi. Aku bayar dengan sepaha lembu. Bertangguh tu riba. Bertangguh tu riba. Siap. Dan seperti aku tukar, lagi contoh. Yang ni contoh, masih contoh tukar dengan lafaz tukar. Aku tukar ikan ni dengan secupak beras engkau. Tahan kain tangkap ikan ruang dapat 4-5 ekor. Nak makan nasi, lauk ada tapi nasi tak ada. Ni ikan haruan 3 ekor ni, nak beras engkau 2 kilo. Boleh? Tak apa segantang. Jadi ikan dengan beras. Dia tulis cupak. Saya bagi contoh saya lah. Yang ni dia nak sebut ikan, makanan dengan makanan. Dia mesti serah menyerah dalam majlis. Padahal bertangguh kan? Bertangguh. Kamu kata dia, aku beras nak habis ni. Ni ikan nak? Ambil ikan ni. Dalam 2-3 hari ni bagilah beras kat aku segantang. Siapa beras aku nak habis dah, pergi ambil ikan ni. Jadi ikan dah bagi, beras tak bagi lagi, ribawi. Riba. Benda-benda tu nak perhati tu. Cuma sekali lagi saya sebut, apa dia, bab ni kita jarang dah muamalah sistem barter macam ni kan. Kita duit ialah selalu kan. Beras tak ada kan. Bahasa dia bukan pinjam. Pinjam ni bahasa bodoh sikit. Covid, suami pula taman dia duduk luar, tak boleh masuk. PKPD pula kan. Beras tak ada. Pinjam beras 5 kilo boleh. Pinjam beras. Satu bubur bodoh dulu. Bukan pinjam lah bu. Apa dia? Hutang. Tak boleh. Beras rumah banyak tak? Jual kat saya dulu. Jual saya sekepit 5 kilo dah. Jual. Tapi selalu kita tu lah, bodohnya kita ni, kita tak sebut beli jual apa? Pinjam gula kan? Pinjam gula. Itulah. Kita nak tengok kita cerdik bodoh, tentu pun pandai lah. Pinjam gula. Jadi mengakulah bodoh tu senang. Saja saya bubuh ayat bodoh tu saja, nak bagi tajam sikit je. Bahasa sedapnya. Pinjam, bayar balik esok, bayar apa? Bayar gula lah. Dia faham pinjam tu. Kalau ikut beli gula hutang, bayar pun gula juga. Baik beli, kalau dengan pinjam hutang tu, hutang gula dengan gula. Contoh kan, kita nak gula dia, nanti kita bagi gula kita ke dia kan. Yang tu riba. Kalau gula dengan gula, tak nak jadi riba macam mana? Saya beli gula awak sekampit ni, harga apa gula kau? Kilo 2,5. Ya, RM3 kan? Saya tak tahu harga gula. Saya tak makan gula. Saya buat tu. RM3 dengan harga RM3 hutang. Kalau hutang lah, pasal nanti dia nak bayar gula juga kan. Hutang. Jadi kalau beli gula dengan RM3 hutang, kalau beli RM3 terus tak ada masalah. Ni cerita awak ni atas nama pinjam tadi tu, pinjam tu suri rumah kan. Gula pinjam tak 1 kilo, pinjam tak 1 kilo. Esok beli gula, bagi gula pula.
Yang tu istilahnya tukar. Aku ambil gula hang, nanti aku dapat gula, aku bagi gula aku ke hang. Boleh tak? Riba. Macam mana? Ya, nanti. Masalah dia kata pinjam gula dengan gula kan. Tu riba. Dah bertangguh. Pasal apa? Dah ambil gula dia. Apa tu? Nanti kita akan bagi gula kita kat dia balik. Itu istilahnya tukar gula dengan gula. Riba. Jadi tak nak bagi riba macam mana? Ada gula lebih tak? Banyak, ada 30 kilo. Alhamdulillah. Hutang gula 1 kilo. Tak pun beli, aku nak beli gula kan. Ambil 2 kilo lah. Berapa? Kilo RM3, ambil 3 kilo. 3 kilo. Ambil 3 kilo, bagi RM10. Keep the change. Tak faham. Bagi selesai tu. Jadi itulah. Dia tak bodoh kita ni, selalu pinjam. Pinjam tu nanti maksudnya hantar balik kan. Saya nak ajar, nak cerita apa? Bagus juga soalan tu. Nak cerita itulah nama dia tukar. Tu tukar tu kan, betul kan? Tukar kan? Tukar ke pulang balik? Tukar. Kenapa bukan pulang balik? Pinjam ni gula dia bagi, ambil, simpan elok-elok, pulang balik gula yang sama, baru pinjam. Satu pinjaman bank tu bukan pinjam, tu hutang sebenarnya. Tu kata tu bodoh kita kali kedua pula. Apa tu? Saya nak cerita tu. Jadi bila kita kata pinjam gula maksudnya kita nak ambil gula, kita bagi balik dia gula. Tukar menukar dia. Cuma kita bodoh, kita guna bahasa pinjam. Tapi sebenarnya dia adalah tukar menukar. Tukar menukar dia adalah buy. Sama ada dengan lapas jual beli, sama ada dengan lapas tukar, sama ada dengan lapas hebah. Atas bahasa yang suri rumah banyak selalu pakai tu, pinjam. Dia adalah proses tukar menukar. Ambil gula dia, nanti ada gula kita balik, kita bagi balik gula ke dia. Riba. Tak nak riba, beli. Beli dengan duit ataupun beli dengan hutang. Beli dengan hutang, beli dengan duit lah. Jangan beli dengan hutang tapi beli dengan gula. Saya beli gula 1 kilo dengan gula saya 1 kilo, tapi saya ambil dululah, nanti saya bayar balik dengan gula 1 kilo. Itu beli tak? Tapi beli gula dengan gula. Boleh kan? Beli gula dengan gula, itulah bahasa yang disebut tadi pinjam tu. Aku pinjam gula 1 kilo. Apa maksud pinjam? Dia pakai gula ni, nanti dia dapat gula ni, ya. Pulang balik gula yang dia ambil pada orang tu. Gula balas gula. Riba. Ni tengok tadi lalu dia akan jadi situ lah, tempat-tempat yang pai tak kerti ni, tak perasan, kita tak tengok, dia akan jadi salah tak sedar macam tu kan. Bodoh langsung tu satu hal, kadang orang faham pun kena kat situ baru salah, tersilap pula. Macam mana pun dah terlanjur istighfar lah banyak-banyak. Ya Allah, aku terlupa, tak perasan riba punya. Siapa tak mengaku lah kita salah tu. Yang ni yang kita belajar ni, satu nak buat apa? Nak faham mana salah ialah salah, dah salah wajib taubat. Kita belajar buat salah ni, macam saya duk ajar pun bukan saya nak menyalahkan orang, tak. Saya mengaji pun untuk gua ajar prinsip, kita belajar salah ni, riba ni, siapa? Supaya kita tahu riba, kita boleh elak riba. Bila kita dah terkena dengan riba, duduk dalam riba, baru kenal yang ni riba, cubalah keluar sedaya mungkin, secepat mungkin daripada muamalah riba tersebut. Ataupun kita tak perasan dia riba, tengok kena riba, kita tahu cara nak bersihkan diri daripada dosa riba tu. Itu tujuan kita mengaji. Kalau tak mengaji macam mana? Okey pak, semua okey. Buat benda haram gila ni pun okey. Saya jawab soalan tu. Setelah pinjam ikan dengan secupak beras, padahal bertangguh, tiada berterimaan dalam majlis akad. Jadi contoh dia beri tu memang jual beli ataupun tukar. Tadi punya bahasa pinjam. Pinjam.
Padahal bahasa pinjam tu salah. Jadi kalau dia bukan pinjam tapi sebenarnya hutang gula dengan gula, riba. Okey, faham kan saya sebut apa kan? Atau ini satu lagi yang tadi pun saya ada sebut masalah ni, yang dipanggil hibah bis sawab ni. Ataupun yang ni pun hukum jual beli, pasal dia tukar barang dengan barang. Akad hibah maksudnya bagi ya. Aku bagi kat hang gula ni, nanti aku ada gula balik, aku bagi gula aku kat hang pula. Gula dengan gula. Ni hang buat padi rumah ni. Oh, aku nak 5 kilo. Aku nak 5 kilo. Nanti benda aku ambil, aku tuai, aku balas baliklah dengan bendang padi bendang aku. Buat beras wangi ni. Beras wangi ni. Nak bagi hang 5 kilo bertangguh. Pasal ni ambil dulu. Tapi bayar nanti dengan tu riba. Kalau nak tak nak jadi riba macam mana? Beli. Tak pun beli hutang pun tak apa. Tapi bukan hutang dengan beras. Hutang dengan duit. Ataupun hutang dengan benda-benda yang tak ada ilat ribawi. Contoh hibah ni, akad hibah dengan balasan ni. Hibah dengan balas ni maksudnya aku bagi hang ni, hang bagi aku hang ni. Sama ada berbalas-balas tu dalam majlis ataupun berbalas-balas tu tak dalam majlis, tapi kita ambil dulu, nanti balas akan datang. Berbalas-balas. Riba. Kalau riba tu bila? Riba ni kalau dia ilat ribawi. Kalau benda bukan ilat ribawi tak apalah. Contoh hibah. Dia buat kenduri kahwin. Kalau belah-belah Kelantan dia orang kata macam ni. Dengan hukum tu. Saya ngaji Tok Guru pun sebut pasal dia pernah ngaji pasal tumbuh dulu dia kata kat Kelantan macam ni. Kenduri. Kita pergi rumah dia, katalah kita bagi RM200. Tulis nama kat sampul. Daripada sekian bagi 200. Bagi 200 itu bukan saja tu, memang cantik tu. Esok kita kenduri, berapa kita bagi tu dia akan bagi kita balik 200 yang kita bagi dah dulu. Betul Ustaz? Kelantan macam tu lah. Tak. Dulu kot macam tu lah. Dulu kan. Tapi dulu macam tu. Kalau dulu macam tu istilahnya hebah bisa berbalas tu. Bila berbalas yang dia dah jadi huruf zaman tu saya sebut zaman tu pun Tok Guru pun meninggal lah. Sebelum tu dulu macam tu lah. Sekarang tak ada lah. Saya nak cerita berbalas-balas tu. Jadi bila tulis nama nanti dia kenuri, kita bagi pula 200. Pasal dulu dia bagi kita 200. Tu. Yang tu nama dia hebah berbalas. Kerana hebah berbalas ni dia adalah hukum jual beli. Dia maknanya adalah jual beli. Dia adalah jual dan beli. Aku bagi hang ni, hang bagi 200 aku. Nanti hang kenuri aku bagi 200 balik. Tu. Berbalas-balas. Tapi 200 RM200 kertas. Bukan mat, bukan berak, bukan makanan. Tak riba. Tapi di atas kata yang tu dah jadi berlaziman, hebah bisawab. Dia jadi hutang atas kita. Bila kita kenuri dia bagi 200, dia buah halaman tu, nanti dia kenuri kita kena bagi dia 200. Kalau dah jadi uruh macam tu, yang tu nama dia hutang. Nama dia hutang. Hutang 200 dengan dia kenuri pula kita bagi dia 200. Lepas tu ulama-ulama Tok Guru kita dulu ni, apa muamalah dalam masyarakat kita bila baca kitab, dia akan tarjih ikut bahasa kitab ni apa sebenarnya. Ni apa sebenarnya. Ni apa sebenarnya? Ni apa sebenarnya? Dan dari si hukum, ni hukum apa? Ni hukum apa? Ni hukum apa? Dia tak biar gitu. Dia bagi selesai. Jadi asal nak sebutnya adalah hebah berbalas adalah hukum jual beli. Contoh macam mana? Ada orang ni dia bela ayam, nak tak ayam tu. Dia tahu jual beli tak boleh. Kalau mengaji buat jual beli najis, kita dalam mazhab Syafi'i tak sah. Pasal najis benda yang tak sah dijual beli. Dia tak jadi harta. Atas istilah kita mazhab Syafi'i, najis binatang
Walaupun binatang tu kita punya, najis dia tak jadi harta. Tapi oleh kerana binatang tu kita punya, najis tu dia panggil ikhtisas kita. Dia panggil ikhtisas, dia tak panggil mal. Orang nak ambil tai ayam yang kita belah saja-saja mai ceroboh masuk kawasan, ambil tai ayam, salah. Pasal apa? Ambil ikhtisas kita, bukan ambil harta kita. Tai tak panggil harta. Tapi salah dia ambil pasal ni dalam kita punya teritori. Teritori apa? Dia masuk dalam kawasan kita, dalam premis kita. Satu dia ceroboh satu dia ambil kita punya ikhtisas tu. Tai ayam kita, tai lembu kita, tai arnab kita, tai kambing kita. Dia bukan boleh ambil sembarang. Tapi dia nak tai kambing tu, tai kambing ada tak? Ada? Nak apa guni? Kalau jual tai kambing memang tak sah jual beli. Yang tu bab jual beli ngaji suku lah. Yang ni dia tak jual, dia pandai sikit kata dah. Bagi aku tai kambing 3 guni. Guni berapa? RM30. Guni RM30, 3 guni RM90 ada. Hang bagi aku tai kambing RM30, aku bagi hang RM90. Walaupun bagi hang bagi aku 3 guni, aku bagi hang RM30. Nama dia jual beli. Walaupun tak guna lepas jual beli. Dia dipanggil hebah berbalas. Hebah bisawak. Hebah berbalas. Berbalas-balas. Hang bagi aku tai kambing, aku bagi hang duit RM90, 3 guni. Dia adalah jual beli. Untuk tak nak bagi nama jual beli macam mana? Aku nak tai kambing 3 guni. Saya ada tai kambing. Tak apa. Aku upah hang pergi ambil tai kambing ni, main-main ni 3 guni. Seguni aku bagi hang upah RM30. Ambil tai kambing. Jadi bawa mai tu upah tai kambing dia mai. Itu antara tok guru kita duk ajak cara nak supaya tak nama jual beli. Kalau jual beli tak sah pasal najis. Itu sikit sana, tak tu upah. Macam mana pun atas kita nak bicara ni, kita nak fahamkan hebah berbalas adalah hukum jual beli. Okey, faham? Hebah berbalas adalah hukum jual beli. Tengok handset ni, apa pakai apa? iPhone. Aku Samsung ni. Aku lama lah nak pakai iPhone ni. Samsung apa? Ni Note ni, Note 10. Oh, Note 10. Suka boleh. Aku bagi hang ni, hang bagi aku ni. Hang bagi aku ni, hang bagi aku ni. Namanya jual beli. Walaupun lafaz dia bagi. Kita tukar, semua tukar boleh. Hang pakai apa? Toyota. Aku pakai Honda. Toyota apa? Sebutlah contoh lah. Buruk lapas baru tak ada masalah tu. Bukan benda ribawi pun. Saya nak bagi contoh lapas saja. Tukar sama tukar. Jual beli. Boleh, faham? Rantai pula aku kenal tengok rantai. Gelang rantai hang. Gelang emas hang. Gelang rantai. Rantai gelang. Gelang rantai. Gelang rantai. Rantai gelang. Gelang rantai lah. Tak tahu apa dia orang ni. Gelang rantai bukan gelang keras tu kan. Gelang tapi dia rantai lah kan. Aku kenal tengok aku pun memang lama dah kenal gelang rantai. Kita tukar sama tukar boleh. Benda ribawi. Tak sama pula tu. Berat pun lain. Walaupun tukar dalam majlis. Macam mana? Riba. Dosa besar tu wajib taubat. Jalan nak keluar macam mana? Janganlah atas nama tukar menukar. Belilah dengan harga macam ni. Tak pun beli dengan hutang. Boleh. Ada bab saya dah selesai. Cuma yang ni nak faham apa? Hebah berbalas adalah jual beli. Nak faham tu, nak pergi faham tu. Hebah berbalas adalah jual beli. Walaupun bagi. Hang bagi aku sikap buruk, hang 3 biji tu, aku bagi motor buruk ni kat aku. Boleh, aku memang nak bersikap anak aku gaduh kan, nak bersikap. Ambil motor buruk aku ni, aku nak bersikap 3 biji. Apa dia? Jual beli. Tak ada pula esok. Bukan bagi aku ambil balik buruk siku. Tu nanti panjang lagi saya cerita buruk siku lah. Cukup asal nak sebut ialah hebah berbalas adalah jual beli. Jadi jagalah, maksudnya dia hukum jual beli.
Lepas tu aku bagi hang ikan dah ni, hang bagi beras kat aku, hang bagi gula ni, aku bagi tepung hang. Ni. Kalau gula dengan tepung bertangguh, ada riba macam makanan. Tapi kalau gula dengan duit tak ada masalah, duit bukan ribawi. Telur ayam sekati gula serta bertangguh. Masalah dia bagi contoh ni, bagi bertukar-tukar tu, yang tu adalah hukum jual beli, jadi riba tahu mana? Tak bertangguh. Ataupun nak jadi riba ni, tiada berterimaan dalam majlis akad. Tak berterimaan dalam majlis akad. Maka muamalah yang macam ni, yang istilahnya berlaku proses jual beli, sama ada lapas jual beli, tukar menukar, beri memberi, tapi berbalas beserta dengan ada tangguh ataupun tak serah menyerah dalam majlis, dia dah riba lagi haram, dosa besar. Sebut tu. Ya. Walaupun bab ni kita tengok tak ada tindah apa-apa kan, bukan ada tindah, bukan masalah tindah. Pasal kaedah kita ni, apa benda yang memang tak dibenarkan syarak, wajib atas kita junjung perintah tu dan tinggalkan apa larangan dalam syarak. Ya. Walaupun kita tak tahu apa hikmah dia, hikmah lain cerita, asal kita mana yang nama salah. Ya. Selesai. Jadi contoh dia bagi yang lepas ni, yang dekat ni, bab makanan lah banyak. Makanan. Jadi makanan dengan makanan jadi ilah riba tu pasal dia adalah masih makanan. Allah. Jadi dia punya hukum yang kita nak tengok, nak perhati, kalau daripada elat riba yang sama, jenis yang sama, mesti 3 syarat. Mesti kualiti kuantiti sama, serah menyerah dalam majlis. Kalau contoh ni Milo ni teh, ni lain, teh lain, Milo lain, teh lain, Milo lain, serah menyerah dalam majlis, faham tu tak apa. Tapi ni Milo ais, ni Milo panas. Oh, Milo dengan Milo, masalah. Nak sebut tak tukar menukar tu, tukar menukar tu. Tak nak tukar lah, minta satu lagi kan. Kalau hebah tak berbalas apa ni, kau baik aku nak order lain, anda bagi kat aku nak bagi kat aku, ayah aku jaga ambil dengan tak ada janji berbalas, tapi berlaku berbalas-balas, tapi tak ada apa-apa janji nak berbalas, bukan baik. Sama bab ni, kalau saya ingat saya, kalau bab zakat berterah misalnya, ni malam raya ni saya berbaki miskin, ni berbaki miskin, saya pun tak berterah lagi, ada beras, kita pun keluarlah berterah. Hang baki miskin lah ni, aku nak berterah ni berterah aku tahun ni, kalau orang taklah ambil, aku terima. Aku tak terah lagi. Ni dah beras aku ni, aku nak berterah, hang mau bagi miskin. Dah terima lah. Lepas tu macam mana? Aku jadikan beras ni berterah yang wajib atas aku, kerana Allah Ta'ala ambil beras ni, aku berterah balik. Janji tak tadi? Tak, sah dua-dua belah. Tapi kalau janji tak boleh, pasal dia hukum jual beli. Berterah ni tak, ni aku nak berterah kat hang, lepas tu hang berterah kat aku dah. Fidyah tu sama. Jadi kena faham condition lah kan. Kebah dengan kau, ebah dengan kau, tak ada janji apa-apa pun. Yang TST tu, tahu sama tahu, pakat-pakat tahu, understood, itu punya pasal itu tak ada janji, tak ada lapan dalam akad, dia tak ada janji apa-apa kan. Hang nak buat bidah, jom kita buat bidah. Jom kita buat bidah. Aku ebah dengan kau, aku terima. Aku
bebaskan kau, aku terima. Syarat-syarat tu kena perhati lah. Jangan lepas, jangan pegang, jangan duk sambung apa. Jadi kalau tak berbalah, dia bukan jual beli. Kalau berbalah, dengan ada janji berbalah, jual beli. Kalau masalah kita sebut apa ni, pertekah tadi, tak sah pasal kita bagi dengan lazim dengan dia, aku bertekah kat hang, bertekah kat aku ni, buat aku bertekah kat hang. Tak boleh. Itu tak sah. Itu saja ke sana sikit. Asal saya nak sebut berbalas tu. Berbalas tu. Jadi yang ngaji kena perhati orang nak sebut tu apa. Kadang kita nak sebut contoh ni, kata dia, oh yang tu pada riba. Kita bukan cerita riba tu. Kita nak cerita hukum berbalas tu. Berbalas tu sah tak sah tu. Atas kita nak faham riba ni, riba apa riba lah. Yang tu yang mengaji dia kena pakih, kena cerdik. Oh tak ni. Jangan. Kita mengajak nak fokus ada benda yang kita nak sebut ni, contoh dia tani ni, dia pergi faham tak lain. Waktu mengaji ni fokus apa yang kita duk ajak tu, dengar tu dulu, dipaham tu dulu. Memang ada benda-benda yang kita nak tanya tu macam-macam tu. Nanti yang tu memang sampai nanti tempat tu. Kalau dah habis bab tak kena sikit pun bab kita tanya. Pasal satu pun tak kena. Tapi tak sampai lagi nanti lah Ustaz. Pasal bab hutang tak jumpa lagi ni. Riba hutang tak jumpa lagi ni, baru cerita bab emas dengan perak apa-apa semua ni, benda ilat ribawi tu pun baru cerita makanan. Ni nak sambung ni bab masalah emas perak lah, macam mana nanti lah Ustaz. Kaedah yang baik. Soalan tanya mengenai jiran-jiran ni kan, kadang-kadang keluar belakang rumah pula, sebelah dekat lah. Kadang katuk pintu tok. Oi, ada susu tak? Susu ada, tapi dah buka duduk dalam peti. Tak apa, aku bagi kat aku pinjam, nanti aku pulang balik. Pinjam. Kawan pun susu dah buka. Pinjam pulang balik, bahasa tu satu hal kan. Jadi dia bagi tu, dia tak ada lafaz. Kawan tu kata pinjam pulang balik, Orang yang bagi ni, dia tak kata ya pun, dia bagi ya. Nah, ya. Tekan tak. Jadi jalan nak bagi selesai dia macam mana? Tosah iya kan pinjam pulang balik tu. Untuk buat apa? Hebat ya. Susu pun dah buka, duduk dalam peti 3 hari dah. Tak usik. Megang. Bagi tak payah bayar Megang. Banyak mana kan? Alah, susu dah pakai apa? Megang. Terima kasih kan. Okey, selesai. Kosong. Jadi kalau jiran tetangga yang sikit-sikit ni, tak usah impikan balas lah. Untuk keluar daripada nama riba yang pinjam tu, nanti dia akan jadi hutang bayar dengan hutang kan. Hutang gula dengan gula, susu dengan susu. Tambah pula susu dengan susu dah lah bertangguh, lepas tu bayar lebih pula. Susu dia bagi tu yang dalam peti dah buka, kita bagi yang tak buka lagi, lebih pula tu. Kan masalah tu. Masalah. Dia nak bagi lebih, tak ada akad apa satu hal, tapi bertangguh bayar susu dengan susu tu, tak seram menyerah dalam majlis. Itu masalah lah. Jadi nak elakkan riba, kalau jenis suri rumah yang duduk rumah sebelah-sebelah, jiran-jiran yang selalu duduk minta-minta, ada barang tak cukup. Di rumah ni bawang ke apa ke, bergula, tepung ke, kadang-kadang sampel je, tepung bikarbonat ke, ada lah benda-benda yang ada pok yang kita terlepas pandang ni. Nak masak tak ada, dia jadi macam tu. Jadi main keluar main belakang rumah tu kan. Pula tu dengan lepas hutang, lepas dia pinjam. Kalau minta sikit, nampak wuduh sangat masa yang minta sedekah kau orang. Macam mana pun nak sebut tuan tu lah. Jadi kaedah nak elakkan, jadi boleh jadi nama riba, benda pula benda ribawi, atas nama pula hutang tak seram menyerah dalam majlis. Macam mana? Bagi je lah, bagi je. Ada bunga lawang tak? Bunga lawang ada. Aku pinjam dulu lah bunga lawang. Habis langsung tak perasan. Tak tahu habis dah rupanya.
Masak 2 hari lepas aku nak pakai bunga lawang, duk rasa macam ada lagi. Aku pinjamlah bunga lawang Dah paket siap RM2 tu. Aku pinjam dulu kan. Pinjam ambil wah ringgit. Ambil tu selesai. Tak. Saya jawab tu dengan nak selesaikan masalah. Tukar-tukar kuih tu. Kalau tak janji balas tak ada apa. Bulan puasa kan. Orang ni bagi seri muka, hak ni manis muka, hak ni puteri mandi, ni puteri beredam. Tukar-tukar tu. Ni tikam batu, ni lompat tikam macam-macam nak amok. Ni bagi karipap, ni bagi semusa, ni seputar, ni seputar. Ni bagi martabak, ni bagi roti canai. Ni bagi mi, ni bagi bihun. Macam mana? Tak ada janji apa pun hang bagi ni. Sedekah, tak ada janji berlaziman. Kadang-kadang tak masak apa-apa macam mana? Bagi pinggan kosong balik. Tak ada apa hari ni. Minta maaf nak bagi pinggan kosong. Terima kasih Daud Glady. Bagi kat pinggan, yang tak bagi pinggan langsung ni satu satu sepah duduk tepi jalan pinggan. Padahal kopal dengan perek tu. Ni buat pasal Kalau microwave oven safe, yang tu tak pulang tak apa. Tapi kalau perek kopal tu nak kena nampak tak pulang. Saya jawab soalan tu. Jadi kalau bagi yang ni bagi bubur lambuk, yang ni apa dia masak dia bagi je kan. Atas kaedah kata apa? Beri makanan untuk orang berbuka. Nak ambil fadilat tu. Itu tak ada apa. Pasal dia tak ada nama berbalah. Tapi kalau jadi berbalah, pecah kaca, pecah balah. Pecah kaca, pecah gilas. Tapi bukan pecah kaca. Ni pecah pinggan, pecah gilas. Dah makan harap balah. Tukar dengan lirik pembayang masuk sikit. Betul? Ya? Itulah nisbah berbalas lah, tapi dia tak janji balas. Bukan ni aku bagi seri muka, nanti hang bagi kuih ke, hang buat apa-apa mesti bagi kat aku. Tu jual ni. Tapi kalau kita bagi, dia bagi, kita pun bagi, dia pun bagi, maksudnya kita pun sedekah, dia pun sedekah. Jadi yang tu hebah yang tak berbalas. Walaupun nampak rupa berbalas, dia tak panggil hebah bisawak pasal dia hebah semata-mata berbetulan kita bagi, dia pun nak bagi. Dia tak istilah hebah berbalas. Dia bukan aku bagi hang ni, hang bagi aku ni. Ataupun kita tahu hang bukan masak seri muka lah ni. Aku bagi hang karipak pusing ni, hang bagi aku seri muka lah. Aku nak buat tak pandai hang masak sedap. Macam mana? Tu hebah berbalas. Tu kun jual beli. Jadi pergi faham hebah berbalas. Kalau yang rupa berbalas tapi tak ada apa-apa, tak ada apa-apa lah. Dia tak payah pandang masalah barang ribawi tak ribawi pun. Pasal dia aku sedekahkan, hang pun nak sedekah aku. Ada hari dia sedekah kat kita, kita tak sedekah kat dia. Pasal hari ni tak masak apa-apa. Contoh kan, tak masak apa-apa, jual dah untuk bagi-bagi tu. Masuk dari situ lah tadi. Ada bagi. Maknanya riba awak ni kalau benda yang tak sama ni tak boleh gitu. Benda yang tak sama macam kuih yang balas, dia tak jadi riba kan. Ya, di atas kata kita bukan berbalas-balas. Hang bagi kat aku bagi kat hang. Satu tak dalam majlis satu. Dah atas kata dia bukan hukum jual beli pasal dia bukan hebah berbalas, tak ada masalah. Kalau macam saya sebut tadi, kita tahu dia masak seri muka, kita suka seri muka, kita aku goreng keripak pusing aku bagi kat hang ni, hang bagi seri muka kat aku. Dia yang pergi hantar ni, ada seri muka lagi, siap lagi. Muka pun berseri-seri nak ambil makan seri muka. Ada lagi? Ada. Ni aku bagi hang keripak, hang bagi seri muka kat aku. Dalam majlis. Ya? Dalam majlis, kalau benda tu naik lain jenis, dia elat sama makanan. Tapi yang ni lain lah. Ni pulut, yang ni tepung contoh kan. Ni gandum. Apa nak sebut? Ni pulut, ni tepung gandum kan lain-lain kan. Tapi
Di atas kata dia makanan, serah menyerah dalam majlis, tak apa-apa. Tapi kalau bagi anak dia utusan, hantar, imai balik, tapi hepah bisawak tadi, itu masalah. Itu masalah. Jadi kalau bulan puasa ni bukan macam tu lah. Selalu duk bagi bulan puasa main balas-balas. Wajib balas ke? Janji ke apa? Tak ada lah. Hantar tak balik pun tak apa. Kita pun tak minta dia balas. Tak tahu main pinggan dia 10 hari tak pernah hantar apa pun. Bagi tak pernah patah balik. Patah balik pun pinggan kosong. Ya, tak apa. Kita bagi pun masa tambah kita tahu mak dia masuk hospital kena COVID, tak ada siapa nak masak. Hantar. Tak patah balik pun, tak apa. Pasal memang nak bagi hampa makan. Pasal mak hampa kena kuarantin 8 hari. Duduk hospital. Baru discharge keluar hospital. Sikitlah ayat-ayat ni turun. Musim COVID ni, COVID ya. Dia turun. Lagi. Jadi lepas makan hang balas. Kalau memang atas ada maksud macam tu berbalas-balas, nama dia berniaga, jual beli. Atas nama dia jual beli. Cuma nak beli apa daripada apa yang dia jual tak tahu, tapi mesti ada balas tu. Nama dia jual beli. Kalau ada berkaitan dengan ilat ribawi, dia akan jadi riba. Masalah di situ. Masalah di situ. Betul tak bagi tak jadi nama riba macam mana? Tak usah duk pecah kacau, pecah balas, pecah pinggan, pecah gelas dah makan arak balas. Ya, bagi dia tak balas punya pasal habis, tak ada masalah apa, tak ada masalah riba-riba. Tak pun bagi apa? Bagi terima kasih daun keladi. Kalau ada bagi lagi. Kalau boleh bagi lagi. Tu tak apa. Siap. Situ dululah. Bermula benda-benda ilat riba itu dua, emas dan perak. Keduanya makanan minuman. Adapun yang lain-lainnya maka tiada ada ilat riba, tetapi riba hutang tidak syarat benda yang ada ilat riba. Tentu pun kita dah jelas. Sambung nanti ada pun lah. Ambil tambih tu sana. Kok ada yang muskil itu tadi. Situ dulu. Yang magic tadi yang tak boleh jual dah. Yang kata atas upah tu. Upah dia tolong bungkus. Upah dia pi cari tiap ayam. Bukan cari pun, memang ada kat rumah dia. Dia pun bukan duk buat apa, dia buang lah. Betul. Jadi daripada buang saja, dia ada tiap ayam ada. Hang upah aku, contoh hang upah aku cari pada ada kat rumah dia. Hang upah aku cari dalam tiap ayam seguni RM5. Aku nak 6 guni. Ambil. Jadi bukan jual tiap ayam, upah pick out tiap ayam bulan guni pergi hantar rumah dah. Upah kaut tiap ayam bulan guni hantar rumah dia. 1 guni RM5. Jadi ambil upah kaut tiap ayam bulan guni hantar rumah dia. Itu kaedah supaya tak nama beli tiap ayam. Beli tiap ayam. Kalau baja kimia pun bila dalam dia ada air najis, dia tak sah jual beli. Dia bercampur dengan tambah baja kimia pula, urin pula daripada pusat apa loji najis apa kan, daripada tai apa yang 2 proses buat baja lah apa, tetap najis lah. Najis. Jadi atas nama jual beli tak betul, tak sah. Kita dalam mazhab Syafi'i tak sah. Kalau tanya ini baju apa sekambing, ini baju tarik kambing bagus punya apa, 1 kambing RM5, 1 kambing RM5. Meh tarik kambing tu ni upah picit tarik kambing yang dekat kedai ni aku ambil upah ambil tarik kambing, picit tarik kambing sampai kat kedai bagi tu kita akad upah, dia akad jual punya pasal
Tapi kita bagi tu upah tek kambing tu ada kat dia, dia nak bagi kita. Dia bukan reti kalau kita sebut ini tak boleh jual beli mah, ini kena upah mah, dia pun wah pening Jadi cari jalan untuk sah untuk kita boleh ambil tek kambing tu. Ambil buat lari lagi, dia penampak lagi saja. Tapi nak kata apa jalan nak ambil tek kambing kat kedai dia jual kan. Kita tak salah mau jual beli, itu nak buat apa? Kalau kita ambil itu, kita bagi duit diamnya. Apa tu? Jual beli. Pasal apa? Bagi tek kambing, aku bagi duit. Kan tukar menukar, unjuk menunjuk, beri memberi kan. Bagi duit, aku bagi duit, bagi tek kambing. Jual beli mana? Untuk tak nama jual beli je ni. Ni tek kambing ni, aku bagi kat ni upah hang. Baja tek kambing lah. Aku upah kan cari seguni RM30. Seguni awak RM30. Aku upah hang cari seguni. Tek kambing seguni RM30. Kita ambil itu atas kita upah dia pergi cari. Dah ada kat belakang kedai ke apa tu setai. nak bagi kita sah untuk ambil je. Sah untuk ambil je. Sah. Lalu je tu lah. Dah bila benda tu ain najis tak sah. Jangan jual beli. Kalau najis tu bercampur dengan benda lain, tak boleh. Dia bila ada ain najis dia teruzur nak beli. Melainkan kena asing benda yang tak najis dengan tak najis. Kalau satu masa dulu ingat saya ada dia orang buat projek apa? Bela cacing dalam kolam kan. Cacing tu cacing apa saya tak tahu. Dia ada cacing, nanti cacing tu bila dia duduk dalam kolam tu dalam lama, hasil tu cacing tu dengan tanah yang dia duduk dalam kolam tu nanti cedok tu satu jadi baja. Ada yang jual cacing pun ada. Ada kan waktu masa dulu kan. Cacing tu mahal tu. Kilo apa duit tak tahu orang jual. Jual cacing boleh. Nak buta perut boleh jual cacing. Cacing bukan termasuk dalam benda yang boleh dijual. Tu tanah tu dia bukan jual tanah, dia jual tek cacing dan jadi atas nama jual beli tak boleh nama jual beli kan. Dan tu hebah upah ambil tek cacing. Macam nak kelawar dalam tek kelawar kan. Aku nak tek kelawar jual, saya jual sekilo RM5. Mana boleh jual macam mana? Upah saya cari sekilo RM5. Saya upah saya cari. Nak seguni tu ada dalam 30 kilo 30 kilo kali ya. Itu kan. Sekilo RM5. Jadi tek kelawar tu, baja tek kelawar tu ambil itu atas jalan upah dia cari tek kelawar dalam gua. Contohlah. Bagi benda najis ni antara tuku kita ada sebut, bagi tu ambil itu atas jalan upah dia cari. Siap. Dalam kelima asal ya. Kalau tangguh pemberian buah tak boleh lupa kan. Tangguh pemberian buah kan. Tak boleh lupa lagi kan. ya. Tapi ada berdosa. Ya, bagus soalan tu. Berdosa. Kalau ikut masyhur berdosa. Soalan tanya setuju untuk 1 dinar dia, 1 dinar ni kan. Dah setuju dah. Tapi kawan ni pun tak serah, kawan ni pun tak serah juga. Hutang dengan hutang istilah ni. Tu jual beli hutang dengan hutang. Kita pun hutang kat dia, dia pun hutang kat kita. Kalau saya punya bahasa tu dipanggil jual beli ayat liok dengan ayat liok. Itu saya punya bahasa. Saya tak bisa dengar orang sebut, saya ada sebut tu. Pasal apa ayat liok? Tak ada apa-apa, janji lah, janji. Dia istilah jual beli janji. Tapi jual beli janji pun benda-benda ribawi. Kalau bertangguh jadi riba, ni tak bertangguh. Jadi bersetuju di atas benda yang ada ilat ribawi, pula tu memang tak berlaku serah menyerah. Tapi bersetuju di atas benda yang ada ilat ribawi, bahkan hutang di atas kedua-dua belah pihak. Aku baik hang baik aku. Jangan bersetuju di atas nama jual beli ya. Istilahnya bersetuju untuk akan berjual beli. Itu. Ada di Kelantan ada.
Ada Johor punya. Ada? Oh, ada Johor. Aku tak ada Johor. Contohlah kan. Dia kata, nanti hang bawa kan. Nanti aku nak hak Johor tu, aku bagi hak Kelantan punya. Contoh kan. InsyaAllah. Jadi setuju di atas nak jual beli. Bukan jual beli siap dah. Lock lah kat situ. Atas nama dah jadi dan tak berlaku serah menyerah. Dia akan jadi bersetuju di atas muamalah hutang dengan hutang. Dia muamalah batil. Muamalah batil. Atas nak jadi riba, ada kaul memang ada kata riba, tapi dia muamalah batil pasal dia panggil bai'ul kala' bil kala'i, apa dalam hadis tersebut. Jual beli hutang dengan hutang. Jual beli muamalah hutang dengan hutang. Dosa atas setuju pilihan itu lah. Ya. Bukan dosa sebab tadi riba, bukan dosa tadi riba. Ya, betul. Tapi kalau Muslim law, dia setuju kata esok bagi aku baik harus sobat. Maknanya begitu. Oh. Kalau tidak itu jadi riba. Ya, macam tu jadi riba. Maka telah ada kata dosa atas setuju dengan riba. Kalau dan tu pun pasal dia tak ada benda yang dibagi lagi kan, tak ada yang lazim tu, tapi bersetuju di atas benda yang ditegah syarak. Haram tu ada, cuma nak kata atas nama riba tu tak boleh nak sebut kat tu. Tapi haram di atas bermuamalah benda yang tak dibenarkan syarak. Atas muamalah jual beli hutang dengan hutang. Contoh jual beli hutang dengan hutang, selalu bahas satu baik salam. Kita nak kitab, kalau kita nak order kitab jual beli salam, kita kena bagi duit kat dia dulu. Betul, nanti hutang nisbah dia kan, bagi kita kitab, tapi kita tunai nisbah kitab yang kita order. Tapi yang ni kita sebut je kita nak kitab, dia buat. Jadi bukan atas kata kita order, pasal kita order duit tak bagi lagi, muamalah batil. Dia sebutlah kita nak beli, ada tak ada, saya nak perlukan 300 buah, dia buat. Dia tu buat tu, dia hantar betul, kita terima tu, sebab kita terima pasal dia hantar tu atas jual beli lah. Dan duit kita tak bayar lagi, jual beli hutang. Nanti kita masuk bank ni, saya bayar hutang. Macam tu. Alasan nak sebut masalah janji hutang dengan hutang. Hutang dengan hutang. Hutang dengan hutang, jadikan dia bukan di atas muamalah jadi, tapi faham kata dia nak satu, kita pun nak yang hak dia tu, muafakat di atas apa kehendak dia, nanti jumpa baru jadi akad kat situ. Jangan bagi jadi lulus dalam keadaan dua belah pihak tu hutang. Pasal dia ada larangan jual beli hutang dengan hutang. Hutang dengan hutang ada larangan. Jual beli bai'ul kala', saya ingat lapas dia kala' ibil kala', saya ingat. Itu kan? Hantaran kahwin. Yang tu kena tengok huruf. Kalau dia dah jadi, istilahnya berbalah-balah. Yang ni berapa dulang? 9 dulang. Balah itu 9 dulang juga. Dan dia tak mubham, tak tahu apa nak balas kan. Kasut, selipar apa, semua telekung, sejadah. Contohlah. Kalau memang berbalah-balah, nama dia jual beli. Kalau memang berjanji berbalas-balas tu. Kalau kata tak ada janji balas, bagi ni berapa nak bagi balik ni? Tak ada bagi balik, apalah, tak bagi apa pun tak apalah. Sudi menerima pinangan kami ni. Rombongan kami ni pun, kami bawa ni semua hadiah belaka untuk isi rumah ni. Okey, selesai. Dia tak balas pun tak apa, dia ambil. Tak usun dulang, talam apa kan, dia ambil. Jadi kaedah nak keluar daripada jadi masalah tu, yang ni semua apa? Hadiah untuk isi rumah. Esok kalau kawan tu balas balik, hadiah juga untuk kerana sudi teringin ke orang kami belah sini. Hadiah. Betul tak? Okay, lalu untuk bagi hilang masalah tu. Kalau atas nama ni 9, balas esok 11, tu jual beli. Jual beli.
Tambah pula ni 9, kalau tak jadi balas hutang balik 9, berhutang 9 ni. Kena ambil gambar ni siap. Kalau kasut balik, bayar tak jadi 2 kali ganda. 1 kasut jadi 2 kasut. 1 telkung jadi 2 telkung. Maksud apa? Kalau buat PL belah ni kena bayar 2 kali ganda. Kalau ni buat PL free. Yalah. Hadiah yalah. Dulu macam tu, sekarang kot tak ada lah bunyi macam tu kan. Dulu macam tu bunyi muamalah dah. Kalau tak ada lah ni, tak ada. Saya mak saya cukup tak setuju tu. Kalau kalau jadi tu tak tahu nak cerita apa. Kan orang tu bawa bubur dalam raga, ada talam, tu ada kotak. Dalam raga tu limau sebiji, apple sebiji, buah lain sebiji. Kau kabat ramai ni anak cucu ni. Mak saya kata apa? Buat kelari dia mah anak cucu, dia beli apple ni bagi beli 40 biji, limau 40 biji, longgok tu dalam plastik, noh makanlah apa. Ini nak talam lah apalah ragalah, limau sebiji, apple sebiji, buah lain sebiji, apa lain hijau tu sebiji. Buat kelari dia orang. Angguk adalah jorai kita. Bubuh wrapping kertas cantik, ikat buat jambut, hantar usul buat kelari dia orang. Bagi apple 40 biji tu, tak boleh ambil sekotak tu apa, ambil makan apa. Mak saya passion tu, dia benda-benda macam tu dia tak cukup, tak setuju. Sebab tu kadang bukan makan pun, saja nak tayang ke orang berapa talam beratok, ambil gambar. Dulu lah kan, lah ni elok COVID ni satu pun tak ada, semua tinggal. Pergi mengantin lelaki seorang. Sana wali mengantin perempuan, saksi pun duk ada jawab ke mana. Pandang dengan muka hampa. Saja lawak itu sikit. Saja pikut tu sikit. Nak bagi hilang masalah kan lebih baik orang kata berberi-berian gitulah. Tak jadi pun sudahlah, tak ada azali, tak jadi buat ke mana. Lalu tu. Kalau hibah berbalas tadi tu, tapi kalau tak ada ilat riba tak ada apa? Tak ada. Tak ada ilat riba, tak ada. Kalau kasih baju sejadah tak ada apa. Jadi kalau makanan apa? Tu yang dijadikan, kadang ada masalah, kadang bagi kuih, coklat kan. Ada leceh sikit tu. Tu yang nak keluar daripada atas nama boleh jadi masalah berbalas-balas ni kan. Hadiah. Ambil hadiah. Siap. Jadi hebah berbalas tu dia masalah situ. Pasal dia hukum jual beli. Bila jual beli ada ilat ribawi, dia ada masalah ribawi pada barang yang ribawi. Kalau benda semua tak ribawi tak ada masalah. Ni hantar bunga telur 20 biji, esok pun malah balas telur kat 20 biji. Leceh lah tu. Macam ada leceh lah situ. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidaytika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa lana abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin.